itu deria? Deria bermaksud sistem yang terdiri daripada sekelompok sel-sel penerima yang membalas fenomena fizikal yang tertentu dalam otak, di mana isyaratnya diterima lalu ditafsirkan. Untuk pengetahuan, terdapat 5 deria manusia yang terdiri daripada penglihatan, deria pendengaran, deria bau atau hidu, deria rasa dan juga deria sentuhan. Deria ini melibatkan organ deria seperti mata, telinga, kulit, hidung dan juga lidah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Nur Azizah Syafiqah binti Azuddin. Pada hari ini akan menerangkan tentang deria rasa. Kamu semua tahu tak, deria rasa ada berapa? Deria rasa mempunyai 4, iaitu deria rasa manis, masam, masin dan juga pahit. Dan tahu tak, organ utama bagi deria rasa adalah lidah, iaitu di dalam mulut. Mari kita pelajari tentang peta lidah. Yang pertama di hujung lidah adalah deria rasa bagi manis. Atas deria rasa manis kita ada masam dan atas masam kita ada masin. Dan akhir sekali adalah deria rasa pahit. Itu saja. Jadi kita teruskan dengan deria rasa manis. Deria rasa manis adalah seperti aiskrim, coklat, kita ada juga gula-gula, lollipop dan juga kek. Dan deria rasa masam adalah seperti limau, lemon dan juga apel hijau. Jadi kita teruskan dengan deria rasa masin, kita ada kicap, garam dan juga chips. Dan akhir sekali, sudah tentu ramai tidak suka adalah kopi dan juga ubat. Seterusnya, mari kita belajar tentang deria pendengaran. Kamu semua tahu tak, organ utama bagi deria pendengaran adalah kedua belah telinga kita, kiri dan juga kanan. Bunyinya terdapat 4. Bunyi daripada manusia, bunyi daripada haiwan, bunyi daripada ciptaan manusia dan juga bunyi daripada alam semula jadi. Mari kita mendengar daripada bunyi daripada manusia, iaitu bayi menangis. Seterusnya, bunyi daripada haiwan. Kita dengar kucing. Seterusnya, bunyi daripada alam semula jadi. Kita dengar bunyi ombak. Yang terakhir, bunyi daripada ciptaan manusia. Sebagai contoh iaitu bunyi telefon. Itu saja daripada deria bunyi. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang deria bau. Organ utama bagi deria bau adalah hidung. Jenis bau terbagi kepada 2, jenis bau wangi dan jenis bau busuk. Kita akan teruskan kepada deria bau wangi. Contohnya adalah minyak wangi. Wanginya. Contoh lain bagi bau wangi adalah seperti buah-buahan. Contoh buah-buahannya adalah strawberry dan juga mangga. Dan seterusnya adalah bau busuk. Contoh bagi bau busuk adalah stokin yang busuk. Busuknya. Antara contoh bau busuk adalah seperti sampah, bangkai dan juga baju kepam yang telah dibasuh tetapi tidak dijemur. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Melalui permainan blok ni, kanak-kanak bukan sahaja dapat bermain, malah dapat belajar sambil bermain. Mereka dapat mengenal warna, dapat mengenal huruf yang ada pada blok ni, dapat mengenal nombor. Jom saya tunjukkan cara untuk bermain blok-blok ni. Warna
Piramid sentuhan ialah deria memberi rangsangan kepada sesuatu yang disentuh sama ada panas, sejuk atau tajam. Oh, sedapnya. Jangan pegang. Panas. Mimi, jangan. Apa? Tangan Mimi terkena panas. Sekarang kita akan lihat kepada penjagaan responsif. Penjagaan responsif yang pertama adalah berkomunikasi dengan kanak-kanak. Ibu bapa, pengasuh dan juga guru perlu menunjuk ajar, memberitahu dan menerangkan tujuan sesuatu perkara dan beri penjelasan dengan jelas atas sebab dan asbab. Contohnya, ibu bapa memberitahu kanak-kanak bahawa manusia ini terdapatnya organ deria, antaranya deria bau, penglihatan, deria rasa, sentuhan dan juga pendengaran. Seterusnya, penjagaan responsif yang kedua pula ialah peluang bereksplorasi. Peluang bereksplorasi membantu meningkatkan rasa berkebolehan dan serba boleh kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa atau guru menyediakan permainan Lego untuk kanak-kanak membina atau cipta ia menjadi sesuatu objek seperti kereta dan juga rumah. Perkara tersebut membantu meningkatkan hubungan saraf di dalam otak dan membantu perkembangan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak ini juga dapat memperkembangkan lagi kemahiran motor halus mereka yang melibatkan penggunaan otot lebih kecil pada tangan, jari dan pergelangan tangan. Seterusnya, peka dengan keperluan kanak-kanak. Puji pada waktu yang sesuai, menemui kemahiran baru serta menyelesaikan masalah. Contohnya, ibu bapa memberikan pujian yang menggembirakan hati kanak-kanak setelah melakukan sesuatu perkara yang baik supaya dapat menggembirakan hati mereka. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada persekitaran responsif yang boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Yang pertama adalah pengurusan efektif, iaitu ianya membolehkan kanak-kanak fokus dengan penerokaan pembelajaran mereka. Contohnya, ibu bapa atau guru perlu mengajar kanak-kanak dengan satu tajuk terdahulu seperti organ deria yang terdapat pada manusia. Contohnya lagi ialah ibu bapa boleh memberitahu kanak-kanak tentang organ deria seperti hidung yang membolehkan kanak-kanak menghidu seperti bau busuk dan juga bau wangi. Seterusnya, persekitaran responsif yang kedua pula ialah berkaitan dengan kesedaran perkembangan. Ibu bapa dan juga guru harus memahami perkembangan individu kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa perlu peka pada peringkat umur di mana kanak-kanak dapat mengetahui jenis-jenis deria yang dipelajarinya. Adakah anda tahu apa itu pemakanan seimbang? Pemakanan seimbang adalah pemakanan paling terbaik buat kanak-kanak kerana ia merupakan kombinasi makanan yang membekalkan nutrien yang seimbang. Dalam mengekalkan kesihatan diri, nutrien seimbang boleh dicapai dengan mengambil pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. Piramid Makanan Malaysia merupakan panduan untuk mengambil jenis dan jumlah makanan yang diambil secara seimbang dalam membekalkan semua makanan yang berkhasiat. Ianya terdiri daripada 4 aras yang mewakili kumpulan makanan yang berbeza. Ibu bapa boleh menjadikan Piramid Makanan Malaysia sebagai panduan pemakanan bagi memastikan makanan yang diambil itu seimbang dan berkhasiat buat anak-anak mereka. Seperti yang anda lihat, rajah tersebut menunjukkan piramid makanan yang terdiri daripada pelbagai nutrien yang boleh membantu ibu bapa dalam menyajikan hidangan kepada kanak-kanak.
Hal ini kerana piramid makanan adalah salah satu cara yang dapat membantu ibu bapa dan pengasuh dalam merancang jenis-jenis pengambilan makanan serta sukatan makanan yang sesuai untuk kanak-kanak terutamanya yang berumur 2 hingga 3 tahun. Hal ini kerana piramid makanan digunakan sebagai panduan dalam penyediaan makanan sihat. Pengambilan makanan yang sihat juga akan membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh badan kanak-kanak. Pada peringkat umur berapakah kanak-kanak ini perlu mengambil pemakanan seimbang? Kanak-kanak boleh mula mengambil pemakanan seimbang mengikut kategori umur mereka. Contohnya, yang pertama adalah kategori umur 6 hingga 11 bulan. Ketika ini, kanak-kanak atau bayi perlu diberi setengah cawan bubur nasi pekat pada setiap hidangan dan harus ditingkatkan sehingga 1 cawan pada umur 9 hingga 11 bulan. Manakala pada peringkat umur 2 hingga 3 tahun pula, kanak-kanak akan diberi setengah cawan nasi pada hidangan utama. Mereka juga perlu diberikan pelbagai jenis makanan untuk memastikan keperluan kanak-kanak ini sentiasa mencukupi seperti protein, karbohidrat dan juga sayur-sayuran. Yang terakhir adalah peringkat umur 4 hingga 6 tahun. Ketika ini, kanak-kanak boleh diberikan makanan yang seimbang yang mencukupi bagi memenuhi keperluan tenaga kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa boleh mengubah tekstur dan cara penyediaan juga yang diperlukan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Misalnya adalah sandwich yang dilengkapi nutrien untuk kanak-kanak yang boleh diubah kepada bentuk seperti bentuk bintang yang menarik kanak-kanak untuk makan makanan tersebut. Terdapat pelbagai contoh pemakanan seimbang yang sesuai bagi kanak-kanak dan juga terdapat di dalam piramid makanan, iaitu sandwich, susu, sayur-sayuran seperti brokoli, sawi dan juga lobak merah. Buah-buahan pula seperti buah apple, buah strawberry dan juga pisang. Tunjuk contoh yang positif. Proses pembelajaran sering berlaku ketika orang dewasa melakukan interaksi, percakapan, bermain dan juga bekerja bersama kanak-kanak. Kanak-kanak akan mengikuti tingkah laku mereka dan menjadikan orang dewasa sebagai model. Contohnya, ibu bapa juga perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan di hadapan kanak-kanak, seperti sayur-sayuran iaitu brokoli dan lobak merah. Manakala buah-buahan seperti pisang, buah naga dan juga tembikai. Memahami kebolehan kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai kebolehan dan kemahiran yang berbeza antara satu sama lain. Orang dewasa seperti ibu bapa, guru dan pengasuh perlu memahami kemampuan anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah memberi peluang kepada anak-anak untuk mencuba sesuatu aktiviti yang baru dan juga mencabar. Contohnya, mengetahui sama ada anak-anak mereka mempunyai alergi dan sebagainya. Seperti, ibu bapa perlu mengetahui apa yang mereka boleh makan dan apa yang mereka tidak boleh makan. Memberi peluang anak-anak mereka untuk melakukan eksplorasi, iaitu menyediakan bahan yang sesuai untuk bayi atau kanak-kanak meneroka bahan tersebut. Hal ini dapat merangsang kemahiran berfikir dalam penyelesaian masalah anak-anak. Seterusnya, dapat membantu meningkatkan rasa kebolehan dan serba boleh anak-anak.
serta membantu pengasuh mengetahui tahap kebolehan bayi atau anak-anak. Contohnya, memberikan pelbagai makanan yang sihat seperti kanak-kanak akan dapat mengetahui pelbagai makanan dan jenis warna yang terdapat dalam pemakanan seimbang. Peka dengan keperluan kanak-kanak. Orang dewasa perlu bijak bertindak pada masa yang diperlukan oleh kanak-kanak seperti mengambil tindakan apabila kanak-kanak kelihatan sedih, kecewa, merajuk dan sebagainya. Puji pada waktu yang sesuai seperti apabila kanak-kanak menemui kemahiran baharu, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Bertanya soalan pada masa yang sesuai, terutamanya apabila kanak-kanak memerlukan bantuan dan merangsang pemikiran mereka. Contohnya, kanak-kanak ingin mengetahui khasiat yang terdapat dalam pemakanan seimbang dengan bertanyakan kepada ibu dan bapanya. Selain itu, bahasa dan reaksi tubuh badan kanak-kanak juga penting untuk diketahui oleh ibu bapa dan juga guru. Hal ini kerana setiap bayi dan juga kanak-kanak akan menunjukkan reaksi yang berbeza untuk menyampaikan apa yang mereka rasai. Contohnya, kanak-kanak akan menggerutkan muka jika makan makanan yang masam seperti buah oren. Bahasa dan reaksi tubuh yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini membolehkan ibu bapa mengetahui tentang kembangan deria kanak-kanak. Baiklah, di samping itu, kita juga perlu menerapkan peluang bereksplorasi oleh ibu bapa. Ianya adalah bertujuan untuk merangsang kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah, iaitu sikap ingin tahu kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak akan dapat membezakan rasa pada setiap buah seperti rasa masam jika makan buah oren dan rasa manis jika makan buah tembikai, rasa pahit jika makan sayur sawi. Melalui peluang bereksplorasi ini, ibu bapa dapat mengetahui tentang perkara atau makanan yang digemari atau tidak digemari oleh kanak-kanak tersebut. Prinsip pembelajaran responsif yang terakhir adalah berkomunikasi dengan kanak-kanak. Orang dewasa perlu menunjuk ajar, memberitahu dan menerangkan tujuan sesuatu perkara serta kesan akibat daripada perkara tersebut. Berinteraksi dengan bayi atau kanak-kanak tentang rutin yang dilakukan bersama. Ibu bapa perlulah memperbanyakkan pertanyaan dan juga menggalakkan perbualan. Contohnya, ibu bapa perlulah memberitahu kanak-kanak bahawa makan makanan yang sihat akan membuatkan mereka menjadi cerdas. Seperti, ibu bapa memberitahu apa khasiat yang perlu ada pada diri mereka untuk proses pembesaran. Persekitaran responsif dalam pemakanan seimbang, iaitu pelibatan akademik, menyokong dan merangsang pertumbuhan perkembangan pembelajaran holistik kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa atau guru perlu memberitahu kanak-kanak mengenai beberapa vitamin yang mengandungi dalam buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Yang kedua, kesedaran perkembangan, memahami perkembangan individu kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa perlu peka pada peringkat di mana kanak-kanak boleh makan makanan yang sesuai pada peringkat umur ketika itu.